Betul ke ada orang yang cipta kereta yang boleh guna air paip? Dan betul ke tauke-tauke minyak yang merancang pembunuhan dia sebab menggugat bisnes dia orang? Kalau korang nak tahu kisahnya, korang kena tengok video ni sampai habis. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum balik. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk diguna pakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Apa khabar semua? Sihat selamat Hari Raya Aidiladha. Walaupun dah lambat sikit, memandangkan sekarang tengah musim semua barang naik harga. Ayam, minyak masak, petrol, semua dah mahal. Aku tengok yang naik Honda Accord pun isi 95. Padahal sebelum ni isi 97. Ni member aku yang buat bisnes minyak cerita, tak lama lagi kerajaan nak buat subsidi bersasar. Maknanya B40 je yang boleh dapat subsidi petrol ni. Lagi barai mat. Jadi alangkah indahnya kalau kereta kita ni boleh jalan guna air paip je kan. Nak isi full tank hari-hari pun tak apa. Dah tak payah risau dah harga petrol naik. Masalahnya, ada ke orang yang cipta kereta yang boleh jalan guna air paip? Itulah tajuk cerita kita hari ni. Nampak tak mukadimah aku kali ni terus masuk tajuk? Sebab aku ada perasan satu komen yang kata aku suka cakap melerit. Kadang-kadang benda ni kau tak boleh nak kontrol tau. Dah terlintas kat kepala, kau cakap je lah kan. Jangan risau, hari ni aku tak merepek, aku nak terus masuk cerita je ni. Tapi sebelum tu, macam biasalah, subscribe lah dulu. Lepas tu tekanlah butang loceng. Baik korang buat sekarang. Kalau korang tak buat, aku merepek kejap lagi ni yang. Okey, hari ni aku nak cerita pasal satu kisah seorang lelaki yang dikatakan berjaya mencipta enjin yang boleh jalan dengan menggunakan air paip. Mesti korang tak tahu kan. Tapi aku rasa ada yang dah pernah dengar dah. Tapi kalau dia dah berjaya buat, mana keretanya? Yang selalu nampak kereta guna elektrik je. Kereta guna air tak ada pun. Sebab belum sempat enjin tu siap, dia dah mati. Ada satu teori konspirasi mengatakan dia kena bunuh dengan pembunuh upahan daripada tauke-tauke minyak. Sebab kalau dia dah berjaya siapkan enjin tu, melingkup bisnes minyak dia orang. Jadi begitulah kisahnya. Nampak betul-betul direct kan? Tak ada merepek langsung kan? Okey. Sorry. Aku main-main je. Aku memang macam ni lah. Tapi aku gurau je. Jangan marah nanti kena jual. Nama lelaki yang dah cipta enjin menggunakan air ni ialah Stanley Allen Meyer. Dia dilahirkan pada 24 Ogos 1940 di Columbus East Side, Ohio, United States. Dia ni lahir kembau tau. Nama kembau dia Stephen Allen Meyer. Dia dibesarkan dan bersekolah di Grandview Heights, Columbus, Ohio, United States. Kemudian dia sambung belajar dekat Ohio State University. Lepas habis belajar, dia berkhidmat dalam tentera US. Daripada kecil, Stanley dengan Stephen Meyer ni memang minat mencipta sesuatu. Stanley pernah buat statement di mana mainan diorang masa kecil, diorang yang cipta sendiri, bukan beli dekat kedai mainan punya. Stanley ni digambarkan bersuara lantang, ada karisma dan persuasif. Dia punya cakap tu boleh mempengaruhi orang tau. Tapi Stanley ni juga ada perangai pelik daripada orang lain. Cara dia berfikir tu tak macam orang normal biasa. Dia pernah telefon polis suruh datang dekat makmal dia dekat Broadway sebab dia cakap ada bungkusan yang mencurigakan. Bila polis datang tengok, polis pun panggil skuad bom untuk datang dan musnahkan bom tu. Bila polis siasat, rupanya bom tu Stanley sendiri yang order. Mungkin dia nak buat eksperimen atau nak buat something dengan bom tu. Tapi mungkin dah tak jadi, so dia suruh polis settlekan. Lepas dia berkhidmat dalam tentera, dia kerja dekat Battley Foundation dekat Ohio. Dalam masa yang sama, dia juga terlibat dengan pembangunan projek Gemini dengan NASA dan tengah mencipta feeding system untuk sumber tenaga berdasarkan konsep EBED, Energy Based Economic Development, untuk projek Star Wars. Kemudian dia bergabung dengan kembau dia Stephen Meyer, bekas jurutera dalam bidang elektrik USAF, United States Air Force, untuk lobby job kerajaan. Diorang berjaya lah dapatkan projek-projek yang bernilai berjuta dolar dalam bidang pengangkutan dengan alat ganti kenderaan. Disebabkan Stanley dah ada bisnes sendiri, semua projek saintifik dia menggunakan duit dia sendiri. Stanley ni ada 42 paten ciptaan dia dalam pelbagai bidang, antaranya dalam oceanografi, ilmu lautan, sistem pemantauan jantung dan sistem pengesahan perbankan. Waktu dia mula-mula cipta something, dia cuba nak patentkan semua ciptaan dia supaya tak ada orang lain curi idea dia. Tapi penjabat daftar patent tu tak layan dia sangat. Sampailah awal tahun 1989, akhirnya Stanley dapat layanan istimewa daripada pejabat patent di mana permohonan dia boleh lulus dalam masa 8 bulan je. Sedangkan masa tu ada lebih kurang 200,000 permohonan patent yang tengah tunggu turn. Ada yang kena tunggu bertahun-tahun nak lulus. Dia punya tak sampai setahun dah settle dah lulus dah. Dekat
sini kita nampak yang pejabat patent ni anggap yang teknologi dia sangat penting pada ketika itu. Tapi ada juga beberapa patent dia yang baru lulus pada tahun 1993 setelah bertahun-tahun menunggu kelulusan, sebab majoriti patent Stanley ni kena ada demonstrasi yang berjaya baru boleh lulus. Stanley telah diiktiraf dan diberikan penghargaan oleh pelbagai organisasi kebangsaan serta antarabangsa dan dipilih sebagai Inventor of the Year dalam Who's Who of America pada tahun 1993. Who's Who of America ni lebih kurang macam Malaysia Book of Record lah. Dia mencatatkan biografi hidup orang-orang yang berjasa, ada reputasi tinggi atau pencapaian yang hebat dalam negara US. Stanley sentiasa mendapat sokongan besar daripada Canada, England dengan Sweden. Okey, korang dah dengar latar belakang hidup dia kan? Jadi sekarang aku nak cerita macam mana dia cipta enjin air dan akhirnya ciptaan dia itulah yang menyebabkan kematian dia. Segalanya bermula pada tahun 70-an bila negara-negara Arab jalankan embargo petroleum kepada US disebabkan US bagi sokongan dekat Israel masa perang Arab-Israel. Jadi harga petroleum terus naik mendadak. Kau bayangkan sebelum tu harga minyak 1 tong $3. Lepas tu terus naik 1 tong $12. Naik 3 kali ganda bai. Jangan kata pengguna, yang meniaga pun tak mampu nak beli minyak. Kalau boleh beli pun berapa ramai pengguna yang mampu beli. Jadi margin jualan tu jatuh. Buat rugi je meniaga. Disebabkan peristiwa ni, ramai kawan-kawan Stanley yang jatuh bankrupt dan terpaksa tutup kedai. Dalam satu dokumentari, Stanley cakap, sangatlah penting untuk kita cuba bawa masuk satu sumber bahan api alternatif dan perkara ini mesti dilakukan dengan cepat. Stanley mula fokus untuk cipta satu sistem yang dia patentkan sebagai water fuel cell. Dia cakap, kereta yang guna water fuel cell ni boleh gunakan air sebagai bahan bakar dan tak payah lagi nak guna petrol. Water fuel cell ni dikatakan boleh pisahkan dua komponen air iaitu hidrogen dengan oksigen, dan hidrogen itulah yang akan digunakan untuk menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Stanley buat kenyataan di mana water fuel cell ni guna tenaga yang sikit je untuk jalankan proses elektrolisis daripada had minimum tenaga yang diramalkan atau diukur oleh sains konvensional. Kemudian Stanley dipanggil untuk buat demo pada Prof. Michael Lofton, dekan kejuruteraan di Mary College, London. Tapi Stanley dikatakan mengelak dengan pelbagai alasan, dan Stanley uji ciptaan dia tu dekat khalayak ramai bila dia bawa bagi Volkswagen dia yang dah pasang dengan water fuel cell, and dia bawa bagi tu berjalan daripada Los Angeles sampai New York dengan menggunakan 20 galen air yang terus daripada pipe. Itu yang dia katalah. Disebabkan berita kejayaan Stanley tersebar luas, ramai ahli perniagaan besar yang tertarik nak melabur dalam projek dia. Antaranya William E. Brooks, pemilik syarikat penerbangan dari Anchorage, Alaska, yang melabur $300,000 dalam teknologi Stanley Meyer ni sebab dia plan nak gunakan teknologi tu untuk kapal terbang dia. Stanley happy gila lah dengan pencapaian dia masa tu, tapi dia tak tahu lepas tu orang akan jatuhkan dia teruk gila. Selepas tu dia telah didakwa di mahkamah atas kes penipuan. Pada tahun 1994, Franklin County Common Pleas Court telah memutuskan supaya Stanley pulangkan balik duit pelaburan William. 2 tahun lepas tu, hakim mahkamah Fayette County memutuskan water fuel cell yang Stanley patentkan tu sebagai penipuan. Tapi masih ada yang percaya dan mempertahankan Stanley. Antaranya bekas hakim mahkamah Dark County iaitu Roger L. Hurley. Stanley sebenarnya seorang yang baik, pemurah, ada wawasan dan genius. Tapi bila dah jadi macam ni, dia jadi sentiasa risau dan paranoid. Selepas 20 tahun buat penyelidikan dan eksperimen, Stanley dan Stephen berjaya bekerjasama dengan 2 orang pelabur dari Belgium di restoran Cracker Barrel, Grove City pada 20 Mac 1998. Stephen, kembar dia cerita, lepas diorang habis meeting, 2 orang pelabur ni pun gerak. Stephen pergi toilet dulu sebelum diorang nak balik. So Stanley tunggu sorang-sorang dekat meja. Sambil menunggu tu, Stanley minum jus cranberry dan dia terus pegang leher dia dan terus jalan keluar daripada restoran tu. Sampai je dekat luar, Stanley terus jatuh dan muntah teruk. Stephen yang nampak kejadian tu terus lari pergi dekat Stanley and tanya apa yang jadi. Stanley pun jawab, diorang dah racun aku. And then Stanley pun mati di depan Stephen. Ramai yang berpendapat bahawa jika ciptaan Stanley ni betul dan berjaya, Stanley akan menggugat kestabilan perniagaan petroleum seluruh dunia. Jadi mungkin ada pihak yang cuba nak menghapuskan Stanley sebelum dia berjaya. Ini disebabkan orang-orang yang rapat dengan Stanley cakap ada ramai pelawat misteri dari luar negara, dikatakan wakil syarikat petroleum, yang datang jumpa dan nak tengok ciptaan dia. Ada juga yang offer dia harga yang sangat mahal untuk beli projek dia, dan dikatakan pernah jadi kes orang cuba nak ceroboh masuk untuk curi ciptaan Stanley ni. Pihak polis Grove City ambil masa 3 bulan untuk siasat kes kematian Stanley ni, dan akhirnya polis membuat kenyataan berdasarkan laporan coroner di mana punca kematian Stanley Meyer ni
ni disebabkan brain aneurysm. Brain aneurysm ni macam salur darah otak bengkak atau pecah yang menyebabkan terbentuknya darah beku dalam otak. Lieutenant Steve Robinett, ketua detektif yang uruskan kes ni, menyatakan kematian Stanley berpunca daripada penyakit, bukan macam yang diceritakan dalam berita-berita palsu yang tersebar tu. Dia cakap itu semua teori konspirasi je. Stephen Meyer ada buat kenyataan di mana beberapa hari selepas Stanley mati, dia ada jumpa dua orang pelabur Belgium tu untuk maklumkan kematian Stanley. Stephen terkejut bila dia tengok reaksi diorang ni sangat tenang and diam je. Tak ada ucapan takziah ke, tak ada tanya punca kematian ke. Diorang dengar lepas tu diorang terus belah. Stephen cakap yang dia yakin dua orang lelaki Belgium ni tahu something pasal kematian Stanley dan dia takkan percaya lagi dua orang ni sampailah bila-bila. Kematian Stanley pada 21 Mac 1998 di usia 57 tahun telah menyebabkan kajian dia yang boleh menamatkan kebergantungan kepada bahan api fosil terhenti macam tu je. Tapi sebelum kematian dia, Arthur C. Clarke, penulis science fiction, ada cerita pasal water fuel cell dalam satu dokumentari yang ditayangkan di BBC pada tahun 1995. Kemudian ramai yang cuba menghasilkan semula ciptaan Stanley dan sekarang ada macam-macam sistem yang telah dicipta yang diilhamkan daripada ciptaan Stanley. Sebenarnya ramai juga yang confused sama ada hasil kerja Stanley ni science tulen atau science fiction je. Sebab Stanley ni dia simpan sendiri je semua formula ciptaan dia. Menurut Philip Ball, editor jurnal yang bertajuk Nature, penemuan air sebagai bahan api adalah pseudoscience. Ini kerana hidrogen memang boleh dijadikan sebagai bahan bakau, tapi untuk hasilkan hidrogen daripada air memerlukan lagi banyak tenaga daripada apa yang dapat dihasilkan. Hanya Stephen Meyer je yang tahu formula rahsia ciptaan Stanley ni. Tapi lepas dia tengok ujian dan dugaan yang Stanley terpaksa hadap disebabkan ciptaan dia sendiri, Stephen decide untuk tak nak sambung atau teruskan kerja-kerja Stanley. Begitulah kisah Stanley Meyer, seorang lelaki genius yang dibunuh kerana berjaya mencipta sebuah kereta yang mampu bergerak menggunakan air pipe. Jadi apa pendapat korang? Korang rasa betul ke water fuel cell tu boleh buatkan kereta bergerak menggunakan air? Dan korang rasa apa punca kematian Stanley Meyer? Adakah disebabkan penyakit ataupun satu pembunuhan yang telah dirancang? Korang boleh tuliskan pendapat korang dekat ruangan komen dekat bawah, aku nak baca. Terima kasih sebab sudi nak dengar cerita aku ni sampai habis dan aku nak minta maaf atas segala kekurangan aku. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.